Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang kandungan perlembagaan Malaysia secara umum. Perlembagaan Persekutuan terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara yang antaranya terbahagi kepada 3 perkara utama, iaitu yang pertama ialah kebebasan asasi, yang kedua ialah kewarganegaraan, yang ketiga ialah sistem pemerintahan. Kebebasan asasi seseorang individu diperuntukkan dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan asasi individu boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu pertama ialah kebebasan mutlak, bermaksud kebebasan asasi yang tidak boleh disekat. Yang kedua ialah kebebasan bersyarat, merujuk kepada kebebasan yang dihadkan oleh sekatan undang-undang. Yang kedua ialah kewarganegaraan dalam bahagian 3, perkara 14 hingga 22 Perlembagaan Persekutuan menyenaraikan peruntukan-peruntukan pemerolehan kewarganegaraan. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, seseorang boleh memperoleh kewarganegaraan melalui 4 cara, iaitu pertama, secara kuat kuasa undang-undang. Yang kedua ialah secara pendaftaran. Yang ketiga, secara naturalisasi ataupun masukan. Dan yang keempat ialah secara percantuman wilayah. Seterusnya ialah kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, dilahirkan sebelum Hari Malaysia dan menjadi warga negara persekutuan akan mendapat kewarganegaraan secara automatik. Seseorang yang lahir selepas Hari Malaysia dapat menjadi warga negara persekutuan dengan syarat-syarat seperti berikut. Pertama, ibu atau bapa merupakan warga negara. Yang kedua, dilahirkan di luar persekutuan dan bapanya merupakan warga negara atau berkhidmat dengan kerajaan, persekutuan ataupun kerajaan negeri. Yang ketiga, dilahirkan di Singapura dan ibu atau bapanya merupakan warga negara. Dan yang keempat, dilahirkan di persekutuan dan semasa kelahirannya tidak menjadi warga negara lain. Seterusnya ialah kewarganegaraan secara pendaftaran, iaitu seseorang boleh memohon warga negara melalui pendaftaran dengan memenuhi beberapa syarat berikut. Pertamanya ialah mestilah berumur kurang daripada 21 tahun. Ibu atau bapanya merupakan warga negara. Yang kedua ialah berumur 18 tahun atau lebih dan menetap di Sabah atau Sarawak daripada 7 hingga 10 tahun dan berkelakuan baik serta berpengetahuan tentang bahasa Melayu. Seterusnya ialah kewarganegaraan secara naturalisasi, iaitu seseorang yang berumur lebih daripada 21 tahun boleh memohon menjadi warga negara Malaysia. Jika seseorang memenuhi syarat, seseorang itu telah bermastautin 10 daripada 12 tahun sebelum tarikh permohonan, berniat menjadi warga negara Malaysia, berkelakuan baik, berpengetahuan dalam bahasa Melayu. Seterusnya, yang keempat ialah kewarganegaraan secara penyantuman wilayah, iaitu jika ada satu-satu wilayah baru yang masuk ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia, maka semua penduduknya akan menjadi warga negara Malaysia, seperti Sabah ataupun Sarawak. Sistem pemerintahan mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Melalui sistem ini, rakyat akan melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara yang mana rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya ataupun sistem demokrasi di Malaysia ini. Sistem pemerintahan di Malaysia ini dibahagikan kepada 3 badan, iaitu pertamanya ialah badan eksekutif, yang keduanya ialah badan perundangan dan yang ketiganya ialah badan kehakiman. So, untuk membincangkan perkara ini, pertama sekali ialah kita kena tahu bahawa badan eksekutif adalah badan pelaksana yang mana dasar-dasar kerajaan digubal ataupun diputuskan oleh jemaah ataupun kabinet sebagai pembuat dasar.
tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri atau Kabinet ialah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara, yang mana Perdana Menteri ialah Ketua Jemaah Menteri yang bertanggungjawab mengetuai beberapa kementerian. Yang keduanya ialah Badan Perundangan, berfungsi sebagai penggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan. Parlimen ialah sebuah badan perundangan yang bertanggungjawab mengubal undang-undang, yang mana parlimen ini terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Sementara yang ketiga ialah Badan Kehakiman, yang merupakan satu badan yang mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara-perkara sivil dan jenayah. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana. Badan Kehakiman juga ini berkuasa mentafsir perlembagaan persekutuan dan juga perlembagaan negeri. Jadi kesimpulannya ialah perlembagaan memainkan peranan yang penting. Perlembagaan berfungsi sebagai panduan pentadbir negara untuk mentadbir sesebuah negara, dan tanpa perlembagaan tidak akan wujud negara yang aman dan damai. Sekian, terima kasih.